大家平安 saudara-saudari dalam Kristus semuanya tetap sehat dan semangat. 感谢主，我们还可以一起的敬拜、赞美、崇拜， mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih bisa bersama-sama memuji, menyembah dan beribadah. 有一个好消息， ada berita yang baik. 只要你健康， saudara-saudari sehat, 需要祷告 perlu didoakan. 你不能在线上的敬拜、赞美、崇拜 tidak dapat secara online beribadah. 下个星期 minggu depan 10月17号 17 Oktober 我们在大礼堂1楼的大礼堂， 我们要开始我们的崇拜会。 di ruang kanan 1 kita akan mulai ibadah kita. 我们别忘了要继续的为我们的国家祷告， kita tetap berdoa untuk negara kita, 为我们的人民祷告， juga berdoa untuk bangsa kita. 我们要一起的站起来， sama-sama kita bangkit berdiri. 我们要开始我们今天早上的崇拜会， kita akan mulai ibadah pagi ini. 我们要用主祷文开始今天早上的崇拜会， kita akan mulai ibadah kita dengan doa Bapa kami. 大家出声的祷告， semua berdoa dengan bersuara. 来， 我们在天上的父， 愿人都尊你的名为圣， 愿你的国降临， 愿你的旨意行在地上， 如同行在天上。 我们日用的饮食今日赐给我们， 免我们的债， 如同我们免了人的债， 不叫我们遇见试探， 救我们脱离凶恶。 因为国度、权柄、荣耀全是你的， 直到永远。 阿们。 弟兄姊妹， 我们还有短片需要我们注意看的。 Saudara-saudari kita ada video clip yang perlu kita perhatikan. 我们一起看， 请 mari sama-sama kita saksikan. Silakan. Berikut tata cara memasuki gedung gereja. Masuklah pada jalur yang sudah disediakan. Injak pedal wastafel dan air keran akan keluar. Gunakan sabun untuk mencuci tangan. Periksa suhu tubuh Anda sebelum memasuki area gedung. Gunakan hand sanitizer yang disediakan. Dekatkan tangan pada tombol lift dan tidak perlu menyentuh. Ibadah diadakan di ruang kanan 1. Berilah salam tanpa berjabat tangan. Kami menyediakan kursi berjarak dan jendela tetap dibuka. Beberapa hal yang perlu saudara perhatikan. Pertama, tetap gunakan masker. Kedua, kursi yang disediakan sudah diberi jarak dan dilarang memindahkan. Ketiga, pintu kaca ruang kanan 1 akan tetap terbuka. Keempat, tetap menjaga jarak sebelum dan setelah selesai beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
救主，亲爱的耶稣，感谢你这些日子以来的看顾，感谢你我救主，亲爱的耶稣，感谢你，感谢你，感谢你，感谢神灵充满我心，喜乐无法形容，神灵再次充满我心，哈利路亚，哈利路亚，赞美你。清晨照耀，天空照耀，仿佛对我微微笑。阵阵微风徐徐吹送，逍遥自在白云飘。鸟语花香，绿草如茵，青春时光多美好。心情欢畅，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀。我要赞美，我要歌颂，造物主的奇妙爱。清晨照阳，天空照耀，仿佛对我微微笑。阵阵微风徐徐吹送，逍
逍遥自在白云飘，鸟语花香绿草如茵，青春时光多美好，尽情欢唱，尽情欢笑，烦恼全都不见了。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀，世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀，我要赞美，我要歌颂造物主的奇妙爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀，世上没有任何事物能隔绝神的爱。在基督里享受主爱，自由奔放了开怀，我要赞美，我要歌颂造物主的奇妙爱。幸福天地，分分秒秒踩在云端里，好像幸福只存在童话故事里。自从耶稣进入我的生命，心中眼睛被主爱开启，看见幸福的天地就在我心里。是遥不可及，也不是要完美主义，它是真实而简单地活在主爱里。幸福是珍惜现在拥有的，感谢上帝公义。幸福是分享自己领受的，叫别人圣经所写的每句都是真理，幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。自从耶稣进入我的生命，心中眼睛被主爱开启，看见幸福的天地就在我心里。它并不是遥不可及，也不是要完美主义，它是真实而简单地活在主爱里。幸福是珍惜现在拥有的，感谢上帝公义。幸福是分享自己领受的，叫别人的利益。幸福是相信圣经所写的每句都是真理。幸福是卸下重担给上帝，因他必看顾你。他并不是遥不可及，也不是要完美主义，它是真实而简单地活在主爱里。幸福是
圣经所写的每句都是真理。幸福是写下重担给上帝，因他必看顾你。幸福是写下重担给上帝，因他必看顾你。心事未曾看见，依然仰望释迦。心事完全交托，甚至出一张权。我靠着他加给我力量的，凡事都能做。过风浪或低谷，主平安在我心。我靠着他加给我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。心事未曾看见，依然仰望释迦。心事完全交托，甚至出一张权。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。过风浪或低谷，主平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。过风浪或低谷，主平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。过风浪或低谷，主平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。心在主的旨意，我凡事都能做。我凡事都能做。我凡事都能开我的眼睛，让我看见你，你荣美彰显，吸引我心。开我的耳朵，让我听见你，每句话都让我更爱你。开我的眼睛，让我看
看见你，你柔美彰显，吸引我心，开我的耳朵，让我听见你，每句话都让我更爱你。活着为要敬拜你，活着为要全心来爱你，匍匐在你荣耀中，你的柔美无人能及。活着为要敬拜你，活着为要全心来爱你，永远住在你殿中，喜在今在，永在的主。我爱你。敞开你的心，享受他的同在，更多的渴慕他。
Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Shalom，神所爱的弟兄姊妹， Hari ini saudara, kita mau merenungkan firman Tuhan. 今天我们要思想神的话语， Bagaimana kita penuh dengan Roh Kudus dan menghasilkan buah. 我们怎么样在被圣灵充满，然后结圣灵的果子。 Saudara dipenuhi Roh Kudus, 弟兄姊妹，我们被圣灵充满， tujuannya bukan hanya supaya kita, saudaraku, dipakai dalam karunia-karunia. 不单单是我们要在属灵里面我们被用， Bukan hanya saudara supaya kita bisa mendoakan orang sakit sembuh. 不单单是我们被病人祷告，然后病人痊愈而已。 Bukan hanya untuk supaya kita mengusir setan dan setan keluar. 不单单是用来赶鬼，然后鬼就出去了而已。 Tetapi saudaraku, yang paling penting adalah supaya kita berbuah. 最主要的就是我们结圣灵的果子。 Sebab tanda kekristenan sejati kita adalah dilihat dari buahnya. 因为证明我们是真的基督徒，就是因为我们结的果子。 Nah, sekarang bagaimana caranya kita dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita berbuah? 那现在我们怎么样在被圣灵所充满着，然后我们能够结出它的果子？ Kalau kita baca Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26, 弟兄姊妹，如果我们看加拉太书第5章16到26节， kita bisa menyimpulkan ada 3 kunci untuk kita bisa menghasilkan buah. 原来有3个关键的事情，所以我们能够结出这个果子。 Mari kita lihat 3 rahasia atau 3 kunci ini, saudara. 弟兄姊妹，我们要看这3个关键的事。 Nah, pertama kita lihat ayat 16 sampai ayat 17. 第一，我们先看就是16到17节先。 Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 16节，我说你们当顺着圣灵而行，而不放纵肉体的情欲。17，因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这2个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的。 Nah, Paulus bilang, saudara, kita harus hidup oleh roh. 弟兄姊妹，保罗说我们要活着，因为借着圣灵活着。 Artinya, saudara, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus sebagai gaya hidup. 他的意思就是我们要被圣灵充满，这个能够成为我们生命的生活的一个方式。 Artinya, saudara, sepanjang hari itu kita harus bergantung kepada Roh Kudus. 就是在一天里面，我们每一时刻都是倚靠着圣灵， Dipenuhi dengan Roh Kudus. 被圣灵所充满着。 Nah, kalau kita praktekkan ini, 那 saudara, 弟兄姊妹，如果我们去施行它， kita tidak akan menuruti keinginan daging. 我们就不会按着肉体的情欲做。 Nah, kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, 因为如果我们被圣灵充满了， keinginan dari Roh Kudus lebih kuat dari keinginan daging. 圣灵的享欲跟我们肉体的情欲更加的厉害。 Maka keinginan roh mengalahkan keinginan daging. 所以圣灵的科目就胜过了肉体的情欲。 Tuhan mau kita penuh dengan Roh Kudus sepanjang hari. 那神要我们在一天里面都是被圣灵充满着。 Kita lihat contoh di dalam Alkitab adalah Barnabas. 那弟兄姊妹，在圣经里面，我们看见一个例子，就是巴拿巴。 Barnabas itu, saudara, dia sebenarnya namanya Yusuf. 巴拿巴他原名是约瑟， Ya, Yusuf, tapi dia begitu penuh dengan Roh Kudus. 这个约瑟因为非常的被圣灵所充满着， Sampai dia dapat gelar Barnabas. 所以后来人家就称他为巴拿巴。 Nah, Barnabas artinya bar, itu artinya anak dari. 巴拿巴这个巴的意思是某个人的孩子， Nabas itu artinya penghibur. 那巴的意思就是安慰者。 Nah, ini bahasa Aram, saudara. 那这个是阿拉姆话， Nah, kalau bahasa Yunaninya Parakletos. 那希腊文这个叫做巴拉克莱多斯。 Jadi Barnabas itu artinya anaknya penghiburan, 那巴拿 anak penghibur. 巴拿巴他的意思就是安慰者的孩子。
Artinya saudara bisa diterjemahkan anaknya Roh Kudus. 或者是我们把它给翻译出来，就是圣灵的孩子。 Nah, kenapa dia disebut anaknya Roh Kudus? 为什么人家称他为圣灵的孩子呢？ Karena kalau orang lihat dia saudara, orang bisa lihat karakter Roh Kudus di dalamnya. 因为如果人看见他的时候，就能够看见圣灵的个性在他里面。 Sama seperti waktu orang lihat anak saya saudara. 比如说，有人看见我的孩子， Ya, mereka bilang, aduh Pak Edi, Christian itu mirip sekali dengan bapaknya Pak Edi. 人家就说这个克里斯蒂安非常的像他的爸爸，就是梁长老。 Demikianlah Barnabas saudara. 那同样，巴拿巴也是这样 Dia 子， begitu penuh dengan Roh Kudus. 因为巴拿巴被圣灵所充满着， Sampai yang nampak itu sifat-sifat Roh Kudus dalam dirinya. 所以所看见的、所表达出来的都是圣灵， Artinya dia berbuah roh. 所以他就是结了灵的果子。 Jadi saudara mau menghasilkan buah, 弟兄姊妹，你想要结果实， kunci pertamanya adalah dipenuhi dengan Roh Kudus ya sepanjang hari. 第一个关键就是整天的被圣灵所充满着。 Nah, di dalam khotbah yang lalu saya pernah khotbahkan bagaimana caranya dipenuhi dengan Roh Kudus. 上一次的讲道是关于怎么样子我们能够每一时刻被圣灵所充满着。 Ya, kuncinya adalah kita menyerahkan tubuh kita kepada Dia. 就是第一，我们把我们的身体交给他， Karena tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, 因 saudara. 为我们的身体就是圣灵的 Waktu 家。 kita menyerahkan kepada Tuhan, 当我们把我们的身体交给神的时 Roh 候， Kudus memimpin kita. 圣灵就带领着我们， Roh Kudus kemudian saudara memenuhi kita. 圣灵就充满着我们。 Nah, kalau Roh Kudus menguasai kita sepenuhnya, 弟兄姊妹，如果圣灵完完全全的控制了我们， maka perbuatan-perbuatan daging akan mati. 所以属肉体的行为就会死掉。 Jadi itu caranya saudara, kita dipenuhi dengan Roh Kudus sepanjang hari. 所以弟兄姊妹，怎么样子我们整天被圣灵充满，这个就是它的关键。 Sekarang kita lihat kunci yang kedua, 那现在 saudara. 弟兄姊妹，我们看有第二个关键的， Di dalam Galatia 5 ayat 18. 加拉太书第5章第18节， Ya, dikatakan akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 但你们若被圣灵引导，就不在律法之下。 Artinya saudara, kalau kita dipimpin Roh, 他的意思就是，如果我们被圣灵所带领着， kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. 我们就没有在这个律法下的活 Nah, 着。 artinya saudara hidup di bawah hukum Taurat itu, 那弟兄姊妹，在律法下是什么意思呢？ kita memakai kekuatan sendiri untuk taat sama hukum Taurat. 就是用我们自己的能力去顺服、去遵行律法。 Kita pakai kekuatan kita melawan dosa. 我们用自己的能力、自己的力量去对付罪。 Ya, intinya hukum Taurat adalah kita harus melawan dosa, kan? 律法最终的目的就是用我们去抵挡这个罪， Terutama hukum yang kelima sampai yang ke-10. 特别就是第5到第10个律法， Jangan berzina. 说不要有奸淫， Ya, kita mesti saudaraku hormat kepada orang tua. 说我们要顺服，我们要尊重我们的父母， Artinya jangan memberontak 就 sama 是不 orang 要 tua. 霸虐， Ya, jangan kita membunuh. 不要杀人， Ya, jangan. 说不要不要不要， Jadi kita lawan dosa, saudara. 我们去抵挡罪恶， Akibatnya apa, 结 saudara? 果怎么样？ Kita gagal. 我们失败。 Ya, kenapa? Karena kekuatan kita nggak mampu mentaati hukum Taurat. 为什么我们失败？因为我们人的力量不能够去遵行律 Tapi 法。 kalau kita dipimpin Roh Kudus, 但是弟兄姊妹，如果我们被圣灵 Roh 领导， Kudus memampukan kita untuk taat kepada perintah Tuhan. 所以圣灵令到我们能够顺服神的话语， Sehingga kita bisa mengalahkan dosa. 所以我们能够胜过罪恶。
Nah, jadi kita mesti dipimpin oleh roh. 所以弟兄姊妹，我们需要被圣灵所带领。 Nah, bagaimana cara dipimpin oleh roh? 那弟兄姊妹怎么样子被圣灵带领呢？ Nah, ada orang yang menggambarkan seperti ini, 那 saudara. 有的人用这样子的形象， Roh Kudus jalan di depan, kita jalan di belakang. 圣灵在前面走，我们在后面走， Ya, kemudian kita ikut dia. 所以我们跟着他。 Dia ke kanan, kita ke kanan. 他往左，我们往左； Dia ke kiri, kita ikut ke kiri. 他往右，我们往右； Dia terus, kita terus. 他直，我们就直。 Nah, memang ada benernya gambaran ini, 虽然这样子的形象是有它的正确正 tapi 面， kurang tepat, 但 saudara. 是不够完全的正确。 Nah, apa artinya dipimpin roh? 弟兄姊妹，什么叫做被圣灵带领？ Roh Kudus bukan jalan di depan, kita jalan di belakang secara terpisah. 圣灵不是走在前面，我们走在后面，是分开走。 Ingat, Roh Kudus itu ada di dalam kita. 要记住，圣灵是在我们的里面， Kita di dalam dia. 我们也在他的里面。 Dia adalah pendampingnya kita. 他是我们的陪伴者。 Ya, itulah artinya parakletos, Jika- pendamping. 这个就是巴拉格莱多斯的意思，就是陪伴者。 Dia mendampingi kita menjadi penolong kita. 他成为陪伴我们的，也能够帮助我们的。 Tapi antara dia dan kita ada hubungan kesatuan, saudara. 他跟我们关系是连在的， Karena kita di dalam dia, dia di dalam kita, 因 kan? 为他在我们里面，我们在他的里面。 Jadi kita sebenarnya, saudaraku, ya, ada bersama-sama, ya, kita bersama Roh Kudus bersama kita. 所以我们跟圣灵一起，圣灵也跟我们在一起。 Nah, sebenarnya lebih tepat, saudara, 所以如果要更正确的说， kita ini, saudaraku, diborgol bersama dengan Roh Kudus. 我们是跟他给绑在一起的。 Ya, jadi kita terikat, kita jalan sama-sama, 我 saudara. 们跟圣灵是绑在一起，然后我们一起的走。 Kemudian Roh Kudus bawa kita untuk, saudaraku, berjalan bersama dia. 然后圣灵带着我们跟他一起走。 Jadi kata dipimpin roh, 所 ya, 以这里说的被灵所带领， lebih tepat adalah, saudaraku, dibawa oleh roh. 更适合我们说是被灵所带着走。 Ya, jadi kayak bahkan, saudaraku, kalau kita lihat ayatnya 如果我们看他的圣经节， di dalam Kisah 20 ayat 22, 在使徒行传第20章22节， ya, bahkan Paulus bilang begini, saudara, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kisah 20 ayat 22, ya. 现在我们在耶路撒冷去，心气迫急，不知道那里要遇见什么事。 Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, Paulus bilang, saudara, aku ini tawanannya roh. 如果在印尼文圣经里面所说的就是我们是被俘虏了， Ya, jadi dia ditawan oleh roh, jalan sama-sama dengan roh. 在中文圣经也是有一个括号是被捆绑， Ya, jadi kayak saudara ditangkap sama polisi, diborgol sama-sama polisi. 就好像是被警察抓住了，然后被警察给上上手铐了。 Ya, kita dibawa oleh Roh Kudus. 那里说的我们是被他圣灵带去， Nah, inilah dipimpin roh. 那这个就是我们所说的被灵带领。 Ya, jadi kita, ya, didampingi oleh Roh Kudus, kemudian dia bawa kita 我们是有圣灵陪伴着，圣灵带着我们去， sehingga, saudara, kita bisa mengalahkan, ya, kedagingan kita, saudara. 所以我们能够胜过身体的情欲。 Ya, makanya, saudaraku, ini sesuai dengan ilustrasi bagaimana kita menjadi pemagangnya Tuhan Yesus. 所以弟兄姊妹，这个就是一个比喻，我们成为世袭者。 Ya, masih ingat, saudaraku, apa itu pemuritan? 你还记得什么是门徒训练吗？ Ya, kita mesti pikul kuknya Tuhan, belajar dari Tuhan, dan kita akhirnya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. 我们要背上主耶稣的额，我们要学习耶稣，然后我们就跟耶稣的形象一样。 Jadi gambarannya adalah seperti sapi senior yang, saudaraku,
ya dipasang kuk dengan sapi junior. 好像一个老牛跟小牛给绑在一起一样。 Nah, sapi senior itu Tuhan Yesus, 那 saudara. 这个老牛就是主耶稣基督， Kita sapi juniornya. 我们就是小牛， Kita dipasang kuk bersama-sama dengan ya sapi senior itu Yesus. 我们就被绑上这个鹅，跟这个老牛就是主耶稣一起， Nah, kita jalan sama-sama dia, saudara. 我们跟他一起的走， Kita dipimpin oleh dia. 我们被他所领导着。 Nah, itulah gambaran kita dipimpin Roh Kudus, 啊， saudara. 弟兄姊妹，这个就是被圣灵所领导。 Nah, gambaran lain juga adalah begini, saudara. 另外的一个画面， Seperti kapal yang ada di laut. 好像在海上面的一艘船。 Kalau kapal, saudara, di laut, ya dia tidak pasang layar, misalnya, saudara. 如果这艘船在海上，但是他没有把他的帆给打开， Maka, saudara, kapal ini terombang-ambing. 所以这艘船呢在海上就是飘来飘去， Bahkan dia didorong oleh arus dan dia berjalan mundur. 包括它会被这个水流而冲走 Nah, saudara-saudara, 啊。所以弟兄姊妹， kalau ya orang yang di kapal ini berusaha dayung, saudara, 如果在这艘船上面的人，他们在那里划这个船， semakin mereka dayung, semakin saudaraku kapalnya mundur ke belakang. 他们越划这个船就是越退后。 Ya, nah demikian juga saudaraku hidup kita. 那弟兄姊妹，我们的生命也是一样。 Kalau kita coba lawan arus, 如果我们想要去抵挡这个潮流， arus itu adalah kuasa dosa dalam hidup 这个 kita. 潮流就是我们生命里面的罪。 Makin kita saudaraku lawan pakai kekuatan kita, makin kalah kita. 我们越用自己的能力去抵挡的时候，我们就会越失败。 Tapi saudara, ada satu cara untuk kapal ini bisa menang mengalahkan arus tadi. 弟兄姊妹，有一个方法令到这艘船能够胜过这个潮流， Ya, buka layarnya, saudara. 就是把它的帆给打开。 Manfaatkan angin yang bertiup. 我们要利用吹来的风。 Nah, Yesus pernah memperumpamakan Roh Kudus itu seperti angin yang bertiup. 主耶稣也曾经形容过圣灵好像这个风吹过来。 Maka kalau angin itu bertiup, kapal itu dibawa oleh angin ya untuk melawan arus. 所以当这个帆打开了，有风吹过去的时候，它就能够胜过这个潮流。 Demikianlah saudaraku kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, 所以弟兄姊妹，当我们被圣灵充满的时候，也是同样的， dipimpin oleh Roh Kudus. 我们被圣灵所带领着。 Nah, dipimpin itu artinya dibawa oleh Roh Kudus, didorong oleh Roh Kudus. 这个被圣灵带领的意思就是被圣灵推动，被圣灵带去， Maka kita bisa mengalahkan arus dosa itu, saudara. 所以我们就能够胜过罪的潮流， Kita bisa mengalahkan kuasa dosa. 我们能够胜过罪的能力。 Saudara, itu sebabnya mari kita dipimpin oleh Roh. 所以弟兄姊妹，来，我们大家全部人被圣灵所带领 Ingat 着。 saudara, 24 jam sehari dipimpin oleh Roh. 记得弟兄姊妹，我们24小时都是被圣灵所带领着， Maka kita bisa mengalahkan ya kuasa dosa, saudara. 所以我们能够胜过罪的能力， Bahkan kita akan, saudaraku, menghasilkan buah. 反而我们能够结出来果子。 Nah, kalau kita dipimpin Roh, 那弟兄姊妹，如果我们被圣灵所带领着， kemanakah Roh akan membawa kita? 大概圣灵会把我们带到哪里呢？ Nah, ini poin yang ketiga, rahasia yang ketiga untuk menghasilkan buah. 那弟兄姊妹，这个是第三个关键的，我们能够我们能够结出圣灵的果实。 Nah, kita mau lihat bagaimana Yesus waktu dia penuh Roh Kudus. 那我们要看耶稣怎么样子被圣灵充满。 Ingat, Tuhan Yesus itu model hidup kita. 还记 saudara. 住，我们主耶稣就是我们的榜样， Dia teladan buat kita semua, 他 ya. 是我们的榜样。 Mari kita lihat Lukas 4 ayat 1 sampai 2. 我们大家一起来看，在路加福音第4章第1到第2节。 Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，又被圣灵将他引到旷野。
Wah, ternyata saudara dia saudaraku dipenuhi dengan roh, lihat, lalu dibawa oleh roh. 然后我们看耶稣是被圣灵充满，然后圣灵将他带到别的地方。 Jadi Yesus penuh Roh Kudus 24 jam. 所以主耶稣24小时被圣灵充满， Juga dibawa oleh roh, dipimpin oleh roh. 也是被圣灵一直不断的引导。 Dan kemana dia dipimpin ya oleh roh, kemana? 我们看他圣灵把他带到哪里呢？ Ke padang gurun, saudara. 把他带到旷野去。 Saya pikir ke Hawaii. 我以为去夏威夷， Ternyata ke padang gurun, 原 saudara. 来圣灵把他带到旷野去。 Untuk apa dia dibawa Roh Kudus ke padang gurun? 为什么圣灵把他带到旷野去 Nah, 呢？ ayat 2, saudara. 第2节， Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. 这个是第1节后面40天受魔鬼的试探， Jadi dia dicobai oleh iblis. 所以在那里他被试探。 Wow, saudara, dia harus menghadapi pencobaan. 他在那里要面对试探， Pencobaan apa, saudara? 什么的试探呢？ Ya, dia dicobai untuk saudaraku supaya dia, ya, saudara kalah. 他被试探是因为想要叫他失败。 Nah, 3 pencobaan yang dia alami, 那 saudara. 弟兄姊妹，主耶稣面对3个试探， Menghadapi keinginan daging dia. 就是面对这个肉体的情欲。 Dia disuruh ubah batu itu jadi roti, saudara. 撒旦叫他把石头变成面包， Tapi Yesus menang, saudara. 主耶稣得胜了。 Dia disuruh lompat dari bubungan bait Allah. 撒旦叫他从圣殿上跳下去， Tapi dia menang, saudara. 主耶稣得胜了。 Dia menang atas keangkuhan hidup. 他从骄傲的生命里面得 Kemudian 胜， dia ditunjukkan ya dunia dengan segala kemuliaannya. 然后给他看见世界上充满了荣耀。 Setan tawarkan memberikan itu kepada dia. 撒旦要把这一切都给他， Asal dia mau menyembah setan. 只要主耶稣拜撒旦。 Yesus menang atas pencobaan yang ketiga ini. 主耶稣在第3个试探里面也是得胜的， Inilah saudaraku keinginan mata. 这个就是眼目的 Nah, 情欲。 jadi Yesus diizinkan masuk padang gurun untuk saudaraku dia dicobai. 所以允许耶稣进到旷野里面，为的就是要得到试探。 Demikian juga kita, saudara. 弟兄姊妹，我们也是一样。 Kalau kita dibawa oleh Roh Kudus, 如果圣灵把我们带着， maka Roh Kudus bawa kita kemana? Ke padang gurun. 那圣灵会把我们带到哪里呢？就是这个旷野。 Inti dari padang gurun adalah kita diuji, dicobai, saudara. 旷野的意思就是我们要受到考验，受到试探。 Nah, kalau kita masuk ya padang gurun, ya saudara, apa yang terjadi? 那弟兄姊妹，如果我们进到这个旷野里面，会怎么样呢？ Roh Kudus nggak akan tinggalin kita. 圣灵不会离开我们， Dan Roh Kudus tidak akan biarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. 圣灵不会允许我们被试探超过我们所能力所担。 Bahkan di dalam padang gurun itu kita dilatih oleh Roh Kudus. 在这个旷野里面，圣灵正在锻炼我们。 Kita dilatih untuk saudaraku mematikan perbuatan-perbuatan daging. 他锻炼我们，叫我们把所有肉体的情欲给灭绝掉。 Yaitu dengan kita saudaraku ya menghasilkan buah roh. 就是我们能够结出来属灵的果实。 Nah, kalau kita lihat Galatia 5, saudara, 19 sampai 21, 那弟兄姊妹，如果我们再看在加拉太书第5章， ya inilah perbuatan-perbuatan daging. 这个就是属肉体的行为， Ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. 从第19到21节，这些都是属肉体的，比如说有奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、争论、邪恶、恼怒、结党纷争，这一切醉酒，还有这些都是属肉体的。
Nah, kalau kita melakukan hal-hal ini sebagai gaya hidup, 如果我们把这一切都成为我们的生活方式， maka kita belum lahir baru, saudara. 所以我们就没有重生了， Kita, saudaraku, belum masuk kerajaan Allah 我们 berarti. 还没有进到神的国度里。 Nah, seandainya kita sudah lahir baru pun, 弟兄姊妹，如果我们已经重生了， atau kita udah masuk kerajaan Allah, 或者是我们已经进到神的国度了， kita bisa jatuh dalam dosa-dosa ini, 我 saudara. 们也会再一次的犯这样子的罪。 Walaupun kita tidak hidup di dalam dosa ini. 虽然我们没有活在这些罪里面， Nah, tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, 弟兄姊妹，如果我们是被圣灵所充满着， kita dipimpin Roh Kudus 24 jam, 如果我们24小时被这个圣灵所带领着， dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, 我们 saudara, 被圣灵带到旷野， di mana kita dilatih dalam situasi kehidupan sehari-hari. 在我们日常生活里面，我们在那个地方被锻炼、被训练， Nah, maka waktu itu, saudara, Roh Kudus latih kita. 就是在那个时候，圣灵就开始锻炼我们。 Gimana kita bisa mengalahkan perbuatan daging kita? 我们怎么样子能够胜过属肉体的情欲？ Yaitu kalau kita udah penuh Roh Kudus, saudara, 如果我们被圣灵完完全全的充满， maka Kristus yang hidup di dalam kita, 所以基督活在我们的里面， maka buah roh yang bermanifestasi. 结果就是灵的果实能够显现 Nah, 出来。 buah roh itu adalah, saudara, 9 sifatnya Tuhan Yesus. 弟兄姊妹，灵的果实就是9个属耶稣的品格， Ya, itu juga, saudaraku, sifatnya Roh Kudus. 这个也是圣灵的品格。 Nah, maka kalau kita penuh Roh Kudus, saudara, 那弟兄姊妹，如果我们被圣灵充满了， kita, saudaraku, menghasilkan buah kasih. 我们就能够产生爱的果子。 Nah, ini kasih Allah, 这个就是神的爱， kasih yang sempurna. 是完全的爱。 Kasih ini nanti bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. 这个爱将胜过所有肉体的情欲。 Kalau kita manifestasikan, saudaraku, semua ya sifat-sifat Roh Kudus ini, 如果我们把这个所有灵的果实能够显现出来， maka, saudaraku, sifat Roh Kudus ini bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan daging. 那所以圣灵这个品格就能够胜过所有的罪。 Kalau kita praktek terus, saudara, 如果我们不断的去实行， dilatih Roh Kudus terus, 我们不断的去锻炼我们的圣灵， akhirnya kita seperti Barnabas, saudara. 后果呢，结果呢，就是好像巴拿巴一样， Kita, saudaraku, begitu penuh Roh Kudus sampai kita, ya saudara, mengekspresikan sifatnya Roh Kudus, sifat Kristus. 我们就能够把圣灵的这个品格能够显现表达出来。 Nah, itulah, saudaraku, cara kita menghasilkan buah. 那弟兄姊妹，这个就是结果实的方式， Masih ingat 3 kunci. 还记得吗？有3个关键。 Pertama, kita mesti penuh Roh Kudus sepanjang hari, 第 saudara. 一，我们是要整天的被圣灵充满； Yang kedua, kita, saudaraku, dipimpin Roh Kudus ya sepanjang hari. 第二，我们是整天的被圣灵所带领； Dan yang ketiga, saudara, 第三， kita mau dilatih oleh Roh Kudus sepanjang hari, saudara. 我们在整天里面被圣灵锻炼。 Dan saya berdoa supaya saudara bisa dipenuhi Roh Kudus dan menghasilkan buah. 我为弟兄姊妹祷告，希望你能够被圣灵充满着，也能够结出属灵的 Mari 果子。 kita praktekkan kebenaran ini, saudara. 弟兄姊妹，我们大家一起来实行这个 Dan 真理， kita pasti akan menghasilkan buah. 我们一定能够结出属灵的果子。 Mari kita, saudaraku, mau terima berkat Tuhan. 弟兄姊妹，我们来接受从主来的祝福， Supaya saudara diutus oleh Tuhan untuk pergi menghasilkan buah. 叫神差遣你去，然后结果子。 Mari kita terima berkat 我们 Tuhan, 大家一 saudara. 起来接受主的祝福， Terimalah berkat dari Allah Bapa, 从天父来的祝福， cinta kasih dari Tuhan Yesus 从 Kristus, 主耶稣来的慈爱， persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara 在圣灵里面的同在与弟兄姊妹一 dari 起， sekarang sampai selama-lamanya. 从现在一直到永永远远。 Amin. 阿门。 Tuhan berkati saudara. 主耶稣祝福你。